Selamat datang ke channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan isu-isu semasa, dan sila tinggalkan pendapat anda di ruang komen. Meskipun kempen pilihan raya umum ke-15 PRU15 telah masuk ke fase akhir, kempen di Parlimen Tapa masih tidak nampak sebarang tanda-tanda perlahan. Sejak hari penamaan calon BN M. Saravanan dan calon PH K. Saraswati menjadi perhatian pemerhati politik selepas dua seteru dalam dan luar politik bertembung kali pertama dalam pilihan raya. Saravanan terkenal sebagai anak murid bekas Presiden MIC Mendiang S. Semivelu. Di sudut lain, Saraswati pula dikenali sebagai penyokong tegar bekas timbalan Presiden MIC Mendiang S. Subramaniam, di mana kedua-dua terkenal dengan permusuhan di arena politik tanah air lebih 3 dekad. Walaupun kedua-dua pemimpin itu telah meninggal dunia pada tahun ini, namun penyokongnya tetap menjadi seteru politik. Memasuki fase terbaru, Saravanan timbalan Presiden MIC dilawan oleh Saraswati yang merupakan naib Presiden PKR. Mengakui membuat penampilan selaku parti bukan pilihan atau underdog, Saraswati berkata bahwa dia mampu membuat kejutan pada PRU15. Peguam kelahiran Pulau Pinang yang bertanding kali pertama dalam PRU berkata bahwa Tapa bukan lagi kubu kuat BN. Saya percaya pemerhati politik dari luar masih menganggap bahwa Tapa kubu kuat BN karena calonnya M. Saravanan tidak pernah kalah selama 3 penggal. Saya di sini lebih sebulan dan apa yang saya mendapati adalah politik uang tidak akan laku di Tapa pada kali ini. Warga Tapa kini sudah sadar, boleh dikatakan sudah bangkit untuk membuat perubahan pada kali ini, katanya kepada Malaysia Kini. Saravanan memenangi Tapa pada 2018 dengan majoriti tipis 614 undi dan hanya 47,1% undi. Dia perlu menghalang 5 lawan untuk mengekalkan kursi pada kali ini. Selain pihak lain yang akan bersaing adalah calon PN Muhammad Yadzan Muhammad Bersatu, calon warisan Muhammad Akbar Syarif Ali Yasin, dan calon GTA Mior Nur Haidir Suhaimi Pejuang, serta calon bebas M. K. Tirawan. Menurut Saraswati, pengundi di Tapa pada kali ini lebih cenderung mengukur pembangunan di kawasan berbanding faktor calon dan partinya. Tapa memang tidak ada pembangunan yang sepatutnya, hospital yang uzur, isu pengangkutan awam dan peluang pekerjaan yang rendah membuat warga Tapa mulai berhijrah ke kawasan lain. Tapa seolah-olah menjadi ghost town pada waktu malam karena tiada pusat sosial kepada belia, katanya. Sementara itu, Saravanan berkata bahwa membuat perbandingan Tapa dengan Kuala Lumpur satu perkara yang kurang cerdik. Saya lihat semasa kempen orang-orang di luar ini sering membandingkan Tapa dengan Kuala Lumpur, Ipoh dan sebagainya. Pandangan saya, orang luar tak paham Tapa. Pertama, mereka perlu paham apa makna pembangunan. Pembangunan di Kuala Lumpur berbeza dengan Tapa. Saya tidak boleh membina menara berkembar di Tapa. Ini kawasan luar bandar. Pembangunan di sini berteraskan pembangunan sumber manusia. Menurut Menteri Sumber Manusia itu, selepas dia menang Tapa pada 2008, beliau coba menyelesaikan isu kemudahan asas seperti ketiadaan jalan raya, lampu trafik, dan isu tanah khususnya rumah ibadat. Pernahkah Anda dengar perobohan rumah ibadat di Tapa dalam masa 15 tahun ini? Tidak ada, sebab itu tanah kebanyakannya telah selesai. Kini kami memberi perhatian kepada pembangunan sumber manusia, antaranya pendidikan untuk semua bermula tadika ke institut pengajian tinggi, latihan kemahiran kepada belia yang berpelajaran rendah. Kini telah membina kompleks sukan untuk belia di sini. Ada dewan orang ramai termasuk di kampung-kampung orang asli. Jadi rekod saya di sini akan bercakap bagi pihak saya pada PRU kali ini, katanya. Sementara itu, calon GTA Mior berkata bahwa Tapa memerlukan satu idea
baru untuk membangunkan parlimen ini. Ketika ditanya peluang kemenangan PRU pada kali ini, Muir berkata peluangnya sangat cerah. Penerimaan orang baru sangat besar. Saya harap rakyat Tapa ada jiwa besar untuk perubahan. Bukan untuk membenci pemimpin, tetapi melihat satu ide baru, wakil rakyat, masuk ke Tapa untuk membangunkan sebab ide lama tidak berjaya katanya. Katanya, isu paling utama daripada pengundi adalah kesesakan lalu lintas. Tapa tidak boleh menjadi hanya sebagai pintu masuk ke Cameron Highlands. Kesesakan lalu lintas lebih 20 tahun tidak diselesaikan. Jika saya menang, saya sedaya upaya menyelesaikan isu kesesakan lalu lintas ini. Muir juga berkata impiannya untuk Tapa menjadikan Tapa sebagai hub pelancongan dan pendidikan. Tapa mempunyai 61.946 pengundi yang layak mengundi pada 19 November ini. Pengundi Melayu 28.231, diikuti Cina 14.965, India 8.561 dan orang asli 9.428.